أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa khabar? Saya Dai Anas mendoakan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mati yang kecil, mati yang seketika, iaitu tidur kita. Alhamdulillah, pada pagi ini terlalu banyak nikmat yang telah sekian lama Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita, dan syukur alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Untuk pagi ini edisi Khamis 23 Julai 2020 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1441 Hijriah, dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat berpuasa sunat bagi mereka yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita insya-Allah. Dan pada pagi ini tajuk yang cukup menarik akan kita perkatakan, akan kita bincangkan dengan panjang lebar, dan insya-Allah untuk topik sirah pada pagi ini dengan tajuk ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bertuah pada pagi ini dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan membicarakan topik ini bersama yang berbahagia panel undangan kita, Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jodoh kita Ustaz, alhamdulillah dipertemukan lagi alhamdulillah pada pagi ini. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang berbahagia Ustaz bersedia di sini bersama dengan saya dan juga seluruh produksi Tanyalah Ustaz mengalu-alukan bagi mungkin ada antara kita yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan. Jangan malu, jangan segan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011-1233-6480 atau terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita war-warkan juga seperti kebiasaan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi untuk itu terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan tajuk yang cukup menarik pada pagi ini, masya-Allah tabarakallah, kita berbicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan kita bicarakan insya-Allah pada pagi ini cukup menarik, panjang lebar semestinya akan kita kupas. Tapi sebelum itu suka untuk saya mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan diri saya dan juga seluruh sidang penonton Tanyalah Ustaz untuk kita terus berjuang memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan kita dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini. Saya menyeru untuk semua kita, mudah-mudahan kita dapat menjaga dan juga mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh pihak kementerian dan juga pihak kerajaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita insya-Allah. Dan untuk permulaan Ustaz, ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak menjejak kembali sirah yang cukup hebat ni Ustaz. Jadi untuk permulaan mukadimah saya serahkan kepada yang bahagia Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Baik, alhamdulillah, pertama sekali terima kasih Dai Anas. Benar ya, panjang jodoh kita. Sering bersama, mungkin sebab berkat nama Anas tu kot ya. Jadi maknanya orang yang jinak, mesra insya-Allah ya. Insya juga para penonton, saya mohon izin untuk memulakan dengan lafaz yang sangat mulia yang diajar oleh Allah, kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tadi Da'i Anas sebut, saya kira satu Malaysia, marilah kita sama-sama berdoa ke hadrat Allah agar Allah melindung diri kita, keluarga kita, taman jiran kita, daerah kita, negeri kita, negara kita, bahkan dunia ini daripada wabak yang sedang menimpa. Da'i Anas, saya mohon kita sama-sama dengan para penonton membacakan di awal pagi terutamanya yang diajar secara lazim yang kita dah hafal. Tapi kita ambil keberkatan dengan doa yang kita baca ini, insya-Allah akan menghindar kita segera daripada wabak ini ya, secara total dan tuntas. Kita baca sama-sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kita harap Allah mendengar doa kita dan Allah lindung kita semua. Bagi pihak walaupun mungkin mereka yang tak berdoa, mereka yang lupa berdoa, kita harap doa kita tu cover untuk semua. Saya juga mungkin sebagai muqaddimah mohon untuk diri saya dan semua, kita mohon pada Allah doa yang diajar juga oleh Nabi, Allahumma alhimni rushdi wa'izni min syarri nafsi. Ya Allah, aku mohon benar-benar ya Allah Engkau ilhamkan kepadaku petunjuk untuk aku ya Allah, dan jauhkan aku daripada keburukan hawa nafsuku ya Allah. Dan kita juga doa pada rakan-rakan yang pastinya kita keluar pagi, yang nak start enjin, sedang panas enjin tapi masih lagi bergegas-gegas mencari handphone, file dan segala macam. Kita mohon agar Allah murahkan rezeki. Allah makfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan kita baca sebanyaknya kerana Nabi menyebutkan dalam keterangan hadis, walaupun seseorang itu beban keuangannya sebesar gunung, Allah Subhanahu wa taala langsaikan dan lepaskan. Kepada Allah kita bertawakal, tawakkalna, kami serahkan semua hidup kami kepada Engkau ya Allah. Wa ilaika anabna, dan pastinya kepadanya lah kita akan pulang kembali, rujuk sentiasa kepada Allah. Baik, alhamdulillah Da'i Anas, mohon maaf panjang sikit tadi sebab awal pagi ni kan memang sesuai sangat kita pasak perkasakan dalaman kita dengan sesuatu yang akan boleh memperkasakan kita untuk hari ini. Dalam kitab Al-Hikam dalam sebuah syarahnya, Syekh Abu Hasan Syazili menyebutkan bahawa min alamatin najah fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Daripada tanda orang yang akan sukses di hujung ialah orang yang rujuk kepada Allah di permulaan. Ya, permulaan kita berdoa, permulaan kita apung tinggikan harapan kita hanya kepada Allah. Permulaan hari kita serah hidup kita bukan pada makhluk tetapi kepada pencipta. Jadi insya-Allah sebab kalimat permulaan itulah jadi topik perbincangan kita pada hari ini kan. Permulaan hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum mungkin kita akan pergi bersama dengan soalan-soalan daripada rakan-rakan yang telah pun ada di Facebook yang akan dipilih oleh penerbit dan juga Da'i Anas, maka marilah kita alignkan apa perbincangan kita ini. Tujuan perbincangan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melaksanakan salah satu daripada tuntutan iman, dan tuntutan iman itu bermaksud sejauh mana kita sayang, cinta kasih kepada Rasulullah. Itu tujuan dia. Tujuannya adalah untuk kita berbincang, kita bercerita tentang Rasulullah. Bukanlah orang kata bedtime story, cerita hanya sekadar untuk tahu, hanya koleksi dan galeri. Tetapi adalah untuk kita menanamkan, mendalamkan perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin para penonton rancangan Tanyalah Ustaz pasti bergetar hati kita pada saat kita mendengar pesanan Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Kalian, kata Nabi, tidak sempurna iman sehingga aku ini, kata Nabi, menjadi orang yang paling disayangi. Bahkan kata Nabi lebih sayang daripada dirinya, ya, ibu bapanya, anaknya.
dan mana-mana manusia yang lain. Jadi kalau begitu nampaknya bagaimana kita nak memupuk perasaan sayang. Sebab kita tahu bahawa sayang bukan boleh dipaksa. Betul. Tetapi tumbuh secara rela dalam hati. Mungkin kerana kenal, mungkin kerana tahu baiknya, mungkin kerana tahu cantiknya. Jadi kerana itu kita nak pada pagi hari ini, walaupun perbincangan kita itu mungkin satu topik, dua topik tentang Nabi, dan apatah lagi kalau kita belajar sirah Nabi SAW tentang Nabi, mungkin sebahagian daripada ahli sirah memecahkan kepada beberapa tajuk besar. Contohnya orang Arab sebelum kelahiran Rasulullah. Itu mungkin satu tajuk. Dan itu penting untuk kita memahami apa kemudiannya cara Nabi SAW melakukan dakwah kepada kaum yang diutuskan Nabi kepada mereka. Kemudian fasa kedua adalah daripada lahirnya Nabi sampailah Nabi berumur 40 tahun. Ya, itu satu fasa yang istimewa. Kerana apa? Sebab Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Tetapi Nabi telah terpilih sejak daripada sebelum lahir Nabi SAW. Jadi itu fasa yang kedua. Fasa yang ketiga adalah Nabi berumur 40 tahun, maknanya setelah datang wahyu, sehinggalah ke umur Nabi 53 tahun, maknanya Nabi sebelum berhijrah ke Madinah Munawwarah. Itu fasa yang kedua. Ya. Fasa yang ketiga ialah sesudah hijrah Nabi sehinggalah kewafatan Nabi SAW. Dan mungkin fasa yang berikutnya adalah bagaimana mereka-mereka yang telah dididik oleh Rasulullah, mereka yang telah ditarbiyah oleh Nabi, dan kemudian sampailah kepada tabi'in, golongan salafus salih. Mereka itu mengamalkan, mengaplikasikan apa yang diajar oleh Rasulullah, dan tarbiyah tersebut merubah tamadun dunia. Jadi kalau kita tengok kita punya perbincangan, kita zoomkan ialah di Rasulullah sebelum berumur 40 tahun. Dan lebih tepatnya adalah bagaimana hari ini kita berbincang lahirnya Nabi SAW. Jadi semua yang dikasih sekalian, rakan-rakan saya, mereka-mereka yang saya hormati, mereka yang saya kasih, tak kiralah walau di mana, ya, kalau di kampung saya mungkin di Kuala Tembeling nun jauh sana, ya, di Jerantut, juga mungkin yang menyaksikan, ahlan wa sahlan wa marhaba. Kita semua mendoakan kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini adalah akan akhirnya melahirkan perasaan cinta, kasih sayang, rindu benar-benar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin, insya-Allah. Alhamdulillah, bila mana sebut tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tentang fasa awal kita berbicara tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat lari daripada yang namanya keberkatan, Ustaz. Inilah yang kita berbicarakan tentang ibu susuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Halimatus Sa'diyah. Dan untuk permulaan, Ustaz, kita ada soalan. Yang pertama telah pun bersama-sama kita, sahabat kita menerusi Facebook yang bertanya, Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah suami Halimatus Sa'diyah? Apakah pekerjaannya? Berapakah anak kandung mereka? Bagaimanakah kehidupan mereka sebelum menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekian, terima kasih permulaan soalan yang saya rasa kena dengan kronologi yang kita nak bicarakan pada pagi ini, Ustaz. Dipersilakan. Ya, alhamdulillah, semua yang saya kasihan kita telah masuk kepada topiknya, ibu susuan. Cuma kita soalan tadi menjurus kepada seorang yang menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin dalam perbincangan kita ini kita akan dapat memahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disusui oleh beberapa orang yang merupakan ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan ibu susuan Nabi itu beberapa orang. Dan mungkin yang paling masyhur pastinya yang mungkin akan menjadi banyak topik perbincangan kita ini adalah yang disebut sebagai Halimah As-Sa'diyah tersebut, ya. Dan soalan daripada rakan yang bertanya tadi bertanya tentang keadaan keluarga, ya, Halimah Sa'diyah tersebut, dan kemudian suami, anak-anaknya, pekerjaannya, gaya hidup mereka. Mungkin itu yang saya faham daripada soalan tadi, dan insya-Allah saya cuba untuk kita lihat kepada persoalan tersebut. Sekali lagi kena ingat bahawa
yang menjaga Nabi, yang menyusukan Nabi SAW ada beberapa orang. Oleh kerana soalan itu kita beberapa orang, so berapa orang tu nanti kita simpan dulu, ya. Kerana soalan itu fokus terus kepada Halimah Sa'diyah. Kemudian Al-Harith, ya, dan suaminya. So itu soalannya. Baik, saya suka untuk kita lebih dalam bahawa Halimah As-Sa'diyah ini, ya, Sa'diyah itu merujuk kepada kabilah Bani Sa'ad, ya. Kalau saya catatkan dalam catatan saya, seperti yang tercatat dalam kitab-kitab sirah sebagai contoh, bahawa Bani Sa'ad ini adalah Bani Sa'ad ibn Bakar ibn Hawazin ibn Mansur ibn Ikrimah ibn Hasfah ibn Qais, ya, Qais Ailan ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan, ya. Jadi kalau kita dengar di situ, kita dah seperti macam perasan satu benda, ya. Familiar. Bila kita sampai kepada Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yasyub bin Nabit bin Ismail ibn Ibrahim. Jadi kita dapati bahawa kabilah ini yang disebut sebagai Bani Sa'ad ini adalah satu kabilah yang bertemu susur galurnya dengan keturunan Rasulullah pada jalur Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan, ya. Jadi rupanya walaupun dari segi geografinya mereka ini duduk dekat dengan Taif, ya, dan di sana ada kabilah yang lebih besar daripada kabilah Bani Sa'ad itu ialah Hawazin. Yang nanti kalau kita pelajari bahawa mereka inilah yang ketika Futuh Makkah, ketika perang Hunain adalah kabilah yang memerangi Nabi SAW dalam peperangan yang Allah rakamkan kisah perang Hunain ini dalam Al-Quranul Karim. Baik, jadi kalau begitu kita mendapati bahawa Rasulullah, walaupun kita mendapati bahawa dijaga oleh yang Bada, yang ni Bada. Bada ni setengah orang berkata Badui, ya. Sedangkan kalau di sini Bada merujuk kepada makna yang jauh daripada bandar, ya, sebab dia ada dua je. Satu disebut Bada, sakin Bada, yakni yang tinggal jauh daripada bandar. Yang tinggal di bandar disebut Khadari, ya, Khadari. Macam pernah dengar juga kan. Khadari merujuk kepada mereka yang bertamadun dan duduk di bandar. Baik, jadi kalau begitu, itu latar belakangnya, maknanya kita mendapati, okey, saya respon dulu dengan soalan tadi, ya. Sebab ditanya tadi siapa suami. Ya. Dia tak tanya siapa si yang menyusu itu, suaminya, ya. Jadi suami juga dalam kabilah Hawazin yang bernama Al-Harith, yang kita katakan bahawa anaknya secara langsung adalah Abdullah ibn Haris, Anisah binti Harithah, ya, Syaima binti Harith, ya. Ini yang tercatat dalam catatan sirah, bahawa keluarga mereka dan bagaimana keadaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang duduk non jauh. Kalau hari ini pun dikatakan bahawa kalau kita memandu lebih kurang 5 jam naik kenderaan untuk sampai ke Banu Sa'id ini ataupun ke tempat Halimah Sa'diyah ini, perjalanan yang agak jauh. Jadi sejauh itulah dia berjalan untuk datang dan kemudian membawa pergi Rasulullah SAW dalam satu tempoh yang insya-Allah juga kita akan kembangkan dalam perbincangan kita. Jadi itu gambarannya, dan mereka ini di zaman lampau adalah orang-orang yang terjaga dan terpelihara, dan mungkin yang kita akan respon nanti adalah apa kaitan dengan kita. Kaitan dengan kita bukan soal ibu susuan. Sebab saya, alhamdulillah, ibu saya yang saya sayangi, yang menyusu saya. Ada problem ke sebab kita tak ikut sunnah Nabi? Mesti ke ramai ibu susuan? Ya? Bukan soal ibu susuan yang nanti di hujung perbincangan kita yang kita akan pelajari, tetapi kita akan mempelajari bagaimana membina asas bahawa awal hidup itu sangat penting. Ini yang kita cuba bincangkan, insya-Allah. Saya kira saya dah jawab beberapa persoalan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan semestinya banyak lagi yang akan kita perkatakan, banyak lagi perkara-perkara yang tergantung sebenarnya, Ustaz. Sebab biarlah misteri, kerana kita akan sambung selepas ini, Ustaz. Jadi saudara, para penonton, biasakan kehidupan normal baharu. Dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita bersama yang berbahagia Ustaz Zur Ramli Razali membicarakan tentang topik sirah ibu susuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suka untuk sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya dan juga seluruh sidang penonton untuk kita terus mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan supaya kita dapat sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui fasa ini dan fasa perintah kawalan pergerakan pemulihan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk kita bersama-sama memberikan sokongan dan juga dukungan kepada terutamanya barisan petugas barisan hadapan insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, kita nak sambung lagi perbincangan kita yang saya kira jawapan yang telah pun diberikan oleh yang bagi Ustaz sebentar tadi mudah-mudahan terjawab kepada sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, iaitu Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua orang ibu susuan, iaitu Halimatus Sa'diyah. Siapakah yang seorang lagi yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan yang kedua, siapakah yang lebih lama menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah adik-beradik susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, dengan tanda pagarnya biar tahu jangan keliru. Dia ada kekeliruan jadi bertanya dan saya serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk menjawab insya-Allah. Baik, alhamdulillah sekali lagi semua yang saya kasih sekalian, marilah kita bawa hati kita di samping kita melihat data dan fakta, ya. Yang lebih penting adalah apa yang aku pelajari, yang aku boleh aplikasikan dalam hidup seharian aku, ya, terutama bagi ibu-ibu, ya, ayah-ayah yang mendengar, walaupun mungkin yang menjadikan ibu susuan itu adalah kerana isi ibu, tetapi apa pengajaran yang kita boleh dapat sebenarnya nanti, insya-Allah kita harap Allah berikan kepada kita, bukan hanya kita membincangkan apa yang dibahaskan oleh para ulama sirah, ya. Bila soalannya adalah berapa orang, ya, begitu soalan, berapa orang ibu susuan Nabi? Baik, kita dapati bahawa sebahagian daripada ataupun kebanyakan daripada muarrikh ataupun ahlus sirah menyatakan bahawa ibu Nabi adalah, yang pertama adalah Thuwaibah, ya, ataupun Thuwaibah Aslamiyah, yang merupakan bekas kepada pembantu kepada Abu Lahab, ya. Yang Abu Lahab adalah merupakan bapa saudara Nabi. Itu adalah merupakan yang tercatat sebagai orang yang dianggap sebagai ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Halimah Sa'diyah, yang kita insya-Allah mungkin lebih akan detailkan. Banyak soalan-soalan daripada rakan-rakan di Facebook kita akan ingin lebih mendalam pengetahuannya tentang Halimah Sa'diyah ini. Kemudian kalau kita lihat dalam beberapa catatan sirah juga menyatakan bahawa ada seorang wanita daripada juga Bani Sa'ad ini, ya, yang juga menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehlah kita katakan bahawa yang menyusukan Nabi selain daripada ibu Nabi yang juga menyusukan Nabi, ya, yang juga menyusukan Nabi, bahawa ada 4 susuan yang ada membentuk asas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita tengok tadi soalan tadi berapa pula adik-beradik, ya, adik-beradik susuan. Maknanya adik-beradik susuan. Sebab pertama sekali orang Arab dulu, ini bukan cerita zaman moden. Zaman moden sebab ada alat penggalak susu, ya. Jadi mungkin seorang yang tidak melahirkan dan ia juga oleh kerana dia wanita, dia makan penggalak tersebut dan kemudian dia boleh juga menyusukan. Tetapi di zaman dahulu seorang yang nak menyusu dia mesti pada masa itu dia mesti ada anak. Yang anak itulah yang menyebabkan keluar susu daripada tubuh dia. Jadi Thuwaibah yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mesti ada anak dia pada ketika itu, ya, sebab dengan anak itulah yang menyebabkan dia mempunyai susu dan dengan sebab itulah dia boleh juga agihkan susunya kepada anak-anak yang lain. Jadi begitu juga Halimah Sa'diyah, dia mesti ada anak pada masa itu, dan pada masa itu ada anaknya sendiri, dan kemudian dengan anak itulah yang menyebab susu itu keluar daripada tubuhnya, dan Rasulullah juga menyusu dan orang-orang lain juga menyusukan. Baik, kalau kita nak tengok kepada Thuwaibah Aslamiyah, ya,
adik-beradik susuan Nabi daripada Thuwaibah Aslamiyah adalah yang pertama anak Thuwaibah itu sendiri yang kita katakan tadi bernama Masruh. Itu adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi adik-beradik susuan Nabi juga adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ya, yang merupakan bapa saudara Nabi yang kalau kita tengok umurnya ya, yang umurnya adalah hampir sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian salah seorang lagi daripada Thuwaibah Aslamiyah ialah Abu Salamah yakni Abdul Asad Al-Makhzumi ya, Abdul Asad Al-Makhzumi itu juga adalah merupakan adik-beradik susuan Nabi daripada Thuwaibah Aslamiyah. Adapun daripada Halimah Sa'diyah tadi kita dah sebutkan, itu jawapan kita dah sebutkan tadi, dan kerana adik-beradik kepada anak Halimah Sa'diyah yang sama susuan dengan Nabi adalah Abdullah ibn Al-Harith, Anisah binti Harithah, ya, Syaima binti Al-Harith. Kemudian juga selain daripada itu yang merupakan adik-beradik susuan adalah Sufyan ibn Al-Harith ibn Abdul Muttalib ya. Dan inilah yang dirakam oleh para ulama hadis dan juga ulama sirah tentang yang merupakan adik-beradik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai contoh Sayyidina Hamzah ya, Sayyidina Hamzah dikatakan bahawa bertindan ibu susuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dengan Thuwaibah, yang kedua adalah dengan wanita daripada Bani Sa'ad tadi ya, Imra'ah min Bani Sa'idah tersebut. Jadi itu gambaran umumnya, dan saya harap tanpa carta rakan penonton boleh menangkap pagi ini, sebab yang mungkin sambil sarapan ya, atau yang berpuasa dah baru lagi saja makan sahur tadi, jadi tak ada masalah untuk mencerna angka-angka ataupun jumlah-jumlah orang tersebut ya. Itu saya kira soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Allahu Akbar. Kita jangan bimbang Ustaz, mungkin kalau ada yang terlepas pada hari ini, ada sahabat-sahabat kita di Facebook, alhamdulillah dengan tekun dan telitinya memang setiap hari mereka akan mencatat nota-nota dan juga disebar luaskan. Ini merupakan satu perkara yang cukup baik dan mudah-mudahan menjadi saham pahala bagi mereka yang melakukan perkara sedemikian, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz kalau boleh, dan juga para penonton, kita raikan lagi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook, Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz serta kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya Ustaz, adakah ibu kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Siti Aminah pernah menyusukan baginda sallallahu alaihi wasallam? Jika pernah, berapa lamakah? Dan yang kedua, mengapakah Siti Aminah ibunda yang tercinta mencari ibu susuan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia mampu menyusukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan. Terima kasih. Allahu Akbar. Bila mana sebut tentang baginda Siti Aminah ibunda yang mulia, masya-Allah, satu perkara yang cukup memberikan kesan yang begitu hebat, meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Nabi masih kecil pada ketika itu. Ustaz, sedikit daripada Ustaz sebagai jawapan. Baik, mungkin macam ada rama-rama terbang dalam kepala kita kan. Kenapa nak kena serah kepada satu bani yang perjalanannya masya-Allah ya, berjam-jam, maknanya kalau dulu berhari-hari untuk, maknanya kita dah berpisah dengan anak sejak umur itu. Baik, sebelum itu saya mungkin respon dulu dengan adakah ibu kandung yakni Siti Aminah menyusukan Nabi? Jawapannya ya benar. Ya, dia menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempoh seminggu. Ya, seminggu. Baby itu seminggu. Dan masa itu jugalah Thuwaibah tadi juga memainkan peranan menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa ya? Kerana sebab pada ketika itu menjadi satu budaya, menjadi satu adat bagi golongan bangsawan saja ya. Bangsawan di kalangan orang Quraisy ya, mereka akan menyerahkan anak mereka ke disusu oleh penyusu-penyusu yang mereka lihat baik tempatnya nun jauh di luar daripada kota Mekah itu sendiri. Maknanya orang-orang Quraisy sejak zaman itu mereka nakkan supaya anak-anak yang membesar ya, anak-anak membesar dalam tempoh susuan. Sebab tempoh susuan secara lazimnya adalah 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi dalam tempoh tersebut anak-anak tersebut akan diserahkan kepada ibu susuan di samping ibu angkat, untuk supaya anak ini melalui pengalaman membesar bukan di tanah
di Makkah itu sendiri. Kerana kita dapati bahawa orang-orang bangsawan mereka nak yang pertama anak ini membesar dalam keadaan disebut sebagai quwwah wasyuja'ah. Ya, dia membesar dalam keadaan kuat. Kerana apa? Sebab dia bermain dengan padang pasir. Dia bermain dengan bukit-bukit batu, terik panas padang pasir. Dan ini akan membentuk keberanian yang tak berlaku bagi anak orang bandar. Ya, anak orang bandar. Jadi hari ini kalau ada dua orang anak orang bandar, dua orang sepupu ni, seorang duduk bandar, seorang duduk kampung, hak main sungai, hak main tangkap ikan, tangkap belut, tangkap ikan haruan, dengan yang main juga tapi main pakai game saja. Kemudian duduk dua orang ni, saya yakin kalau diletak dalam hutan, yang boleh survive adalah anak orang kampung. Jadi idea ini sebenarnya adalah hanya disebut sebagai untuk golongan bangsawan. Jadi orang bangsawan mereka tahu di mana anak nak diletakkan. Dan yang penting lagi, di samping tujuan adalah supaya anak ini membesar secara kuat dengan makanan, dengan sumber yang asli, dengan membentuk keberanian yang ada dalam diri bagi anak-anak tersebut ketika mereka membesar. Yang terpenting adalah terutamanya bagi Bani Sa'ad ini, nanti insya-Allah kita akan bincang, mungkin perbincangannya akan jadi panjang, adalah merupakan dari sudut bahasa Arab. Bahasa Arab mereka adalah paling fasahah dan balaghah. Maknanya bani yang paling fasih dari sudut bahasa Arab. Ya. Maka pada ketika itu Nabi diletakkan untuk menguasai. Maka sebab itu dalam hadis Nabi SAW, ana a'rabukum ana Quraisy wasturdi'tu min bani Sa'ad ibn Bakar. Ibn Bakar. Ya, hadis ini kalau kita tengok Ibn Kathir dalam dia mengatakan bahawa isnaduhu jayyid wa qawi. Ya, isnad yang cerita tentang hadis, Nabi mendakwa bahawa ana a'rabukum bermaksud aku terhadap bahasa Arab kamu itu, maknanya lughah, aku paling fasih. Ya. Dan ana Quraisy, aku orang Quraisy. Dan Nabi meletakkan bahawa wasturdi'tu, aku telah disusui oleh daripada Bani Sa'ad. Nak bagi tahu bahawa memang Bani Sa'ad ini termasyhur dan tersohor sebagai bani yang begitu fasahah. Maknanya cakap Arab dia maknanya paling fasih. Maknanya paling betul tata grammar dan tata bahasanya, ya. Dan ini kita akan dapati bahawa nanti, ya, dalam riwayat Ibnu Abbas, pentakhrij hadis mengeluarkan betapa bagaimana bahkan bacaan Al-Quran itu daripada 7 huruf tersebut ataupun 7 logat itu, bahawa Bani Sa'ad itu sendiri ada 7 dan 5 logat yang dalam Quran tersebut. Jadi menunjukkan bahawa, sebab itu saya katakan tadi bahawa yang terpenting bukanlah soal sekarang ni, sebab kita tak boleh dah nak cari Bani Sa'ad ini, kita nak pergi hantar sana anak kita dan tak ada dah pun, ya. Sebab kita tengok sana semuanya dah kawasan kosong padang pasir dah, ya. Ada orang dulu buat masjid pun di sana sebagai nak memperingati tempat, dan masjid itu pun telah dirobohkan. Dan kita mendapati apa dia? Yang penting adalah idea dia adalah kita pegang kepada pesanan Nabi SAW. Kata Nabi, kullu ibni Adam, kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya. Kata Nabi SAW bagi mak-mak, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang muda yang sedang menonton ni sambil mungkin dalam duk pegang tungku agaknya, duk menunggu dah tengok baby dia tu. Ingat, ya, kata Nabi, pesan Nabi SAW, kullu maulud, setiap yang lahir, yang dilahirkan oleh si ibu tersebut, yulad, dilahirkan ala fitrah, atas benda yang sangat bersih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani menyatakan bahawa hatta yu'riba anhu lisanuh, sehinggalah anak tu fasih bertutur kata. Maknanya tempoh itu adalah tempoh yang paling penting untuk seorang manusia untuk dibentuk sikap dan pribadi mereka. Ya, dalam hadis riwayatkan oleh Bukhari menyatakan bahawa fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a, ya. Wa hal tuhisu fihi min jada'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang saya sebutkan tadi bahawa anak itu dilahirkan fitrah, maka ayah maknya lah yang sama ada menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, seperti binatang yang lahir dalam keadaan elok
maka si tuan itulah yang potong telinga. Orang Arab dulu kadang-kadang lah, zaman dulu kan tak ada tagging ni. Jadi nak tahu mana satu dia punya tu, dia akan cacatkan telinga. Dia akan mungkin yang ni cacat telinga belah kini, kemudian gunting cara begitu. Jadi kata Nabi, misalnya adalah semua binatang ternak tu lahir dalam keadaan sempurna, si tuan itulah yang potong-potongkan dia. Jadi mungkin kita yang memotong-motong, membega-begakan dia tu, menjadikan bahawa anak tersebut dalam keadaan bukan lagi seperti fitrah. Allahu Akbar. Bila mana sebut tentang ibu susuan baginda Nabi SAW, kita lihat bagaimana membesarnya baginda Nabi SAW dalam keadaan yatim. Dan ada juga dalam kalangan mereka-mereka yang pada ketika itu berjalan merantau untuk mencari bayi susuan, tetapi ada yang menolak untuk menyusukan Nabi SAW atas beberapa faktor. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan para penonton apakah faktor yang menyebabkan mereka tidak menerima untuk menyusukan Nabi SAW? Sedikit pada Ustaz. Baik, kalau kita tengok kisah itu macam seolah-olah macam dah difahami oleh semua orang. Dan benar bahawa peristiwa bagaimana Halimah Sa'adiyah keluar untuk mencari anak yang boleh disusui seperti kebiasaan golongan orang-orang elit Quraisy. Maka pada ketika itu kisah tersebut ada dalam semua riwayat. Dan kisah panjang tersebut ada dalam banyak sekali riwayat. Maksudnya kisah yang disebut teratur. Kalau kita baca Ibnu Hisham sebagai contoh, kita mendapati bahawa pendetilan bagaimana keluarnya kami dalam keadaan dikatakan bahawa unta kami kurus, dalam keadaan keldai kami juga kurus, dalam keadaan anak kecil yang anak dia tadi bernama Abdullah ibn Al-Harith ini, maka menyebabkan mereka itu berjalan dan kerana kurus dan tak cukup makannya, tak cukup makan. Ingat sebab nilai elit bagi masyarakat dahulu bukan pada orang yang kaya dan berada. Hari ini kita bila orang tu mesti orang kata orang yang bangsawan, dia mesti orang yang punya duit. Zaman dulu tak. Zaman dulu orang nilai benar-benar kalau dia tu adalah pakar dalam bidang bahasa sebagai contoh. Mereka itu akan tetap dihormati dan orang tak nampak nilai duit dia. Berbeza dengan hari ini kan. Sebab tu hari ini manusia golongan material semua nilai adalah pada material, pada benda. Jadi kalau you pandai banyak mana pun tapi you tak pandai, you tak banyak duit, dia kata sorry lah no money no talk. Pada hari ini kan. Jadi jauh sebenarnya. Sebab tu orang banyak menyebutkan tentang masalah manusia pada hari ini adalah masalah nilai. Maknanya nilai yang salah. Jadi sebab tu kena tunjukkan ada duit, barulah kelihatannya manusia material terbuka mata mereka. Sedangkan hakikat ini berbeza sama sekali. Sebab tadi kita tak boleh faham dengan budaya orang Arab zaman dahulu, golongan elit yang kita katakan bahawa mereka golongan Quraisy adalah golongan yang mulia. Kenapa mulia? Bukan sebab mereka kaya, tetapi sebab khidmatnya mereka kepada para hujjaj. Dan ini menyebabkan bahawa orang akan meletakkan rasa hormat yang sangat tinggi. Baik, balik pada perjalanan yang tak sampai lagi tadi, daripada kalau naik kereta pun 6 jam kita katakan dan kalau tak sempat Dayang Anas boleh stop saja sebab perjalanan ini agak panjang. Kita sambung selepas ini, Ustaz. Banyak lagi akan kita bicarakan semestinya dalam Tanyalah Ustaz. InsyaAllah Ustaz, tajuk yang cukup menarik iaitu ibu susuan Rasulullah SAW panjang lebar. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu yang tiru. Kita sambung selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan, dan untuk itu saya menyeru kepada diri saya yang lemah ini dan juga seluruh sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita, ayuh rakyat Malaysia, kita mampu mengubahnya dengan terus kita mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan dan juga yang telah pun digariskan, dan terutamanya untuk kita diingatkan supaya senantiasa memakai pelitup muka dengan betul. Terkadang kita lihat ada yang memakai pelitup muka dalam keadaan yang mungkin tidak tepat, iaitu meletakkan di dagu dan sebagainya, sehingga boleh menyebabkan pelitup muka kita dijangkiti ataupun tercemar. Jadi tolong kita jaga SOP yang telah pun dikeluarkan dan amalkan penjarakan sosial, dan juga kalau tidak ada keperluan, tidak perlu untuk kita keluar daripada rumah kita, dan terus menjaga antara satu sama lain, dan juga dari semasa ke semasa patuhi arahan yang dikeluarkan, dan kita memberikan kerjasama kepada para petugas barisan hadapan. InsyaAllah kita mampu dan kita mesti menang, insyaAllah. Dan yang berbahagia Ustaz dan juga sidang penonton, kita masih lagi membicarakan tentang sirah ibu susuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sebelum rehat tadi Ustaz, panjang lebar Ustaz berbicara dan juga menceritakan kisah yang pastinya kita akan sambung cerita tersebut. Tapi sebelum itu Ustaz, kita nak raikan terlebih dahulu sahabat kita yang bertanya menerusi WhatsApp, iaitu Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, yang pertama, pada awalnya Halimatus Sa'diyah enggan untuk menyusukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ibu-ibu susuan yang lain. Jadi apakah yang menyebabkan terbuka hati beliau untuk menjadi ibu susuan Nabi SAW? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah Halimatus Sa'diyah mengetahui bahawa bayi yang bakal disusukan itu merupakan utusan istimewa? Terima kasih Puan Maimun dari Bayan Lepas, Pulau Pinang, yang bertanya dua soalan di situ Ustaz, insyaAllah. Baik, mungkin soalan yang pertama tu mungkin kita boleh respon tadi kepada kerana Ibnu Hisham sebagai contoh, dan kemudian seperti saya katakan bahawa ulama sirah yang lain bersetuju dengan catatan panjang, hadis panjang yang pengkesahan bagaimana cerita Halimah As-Sa'diyah ini keluar daripada kampungnya, kampung Banu Sa'ad ini, untuk pergi ke Makkah. Makkah itu adalah merupakan pusat pada ketika itu, makna golongan bandar, bagi tempat bandar, dan menjadi rutin pada mereka untuk pergi mencari siapa yang boleh dijadikan sebagai anak susuan mereka. Benar dalam kisah itu mereka keluar dalam keadaan yang saya sebutkan sebentar tadi, keldai yang daif, unta yang kurus tidak punya susu, dan anak dia sendiri juga sering kelaparan dalam perjalanan yang sangat memeritkan di tengah padang pasir tersebut. Sehingga menjadikan dalam kisah itu diceritakan dengan detail bagaimana rombongan lain yang cukup kelengkapan, yang unta-unta yang sihat, mungkin menaiki keldai-keldai yang lebih kemas, orang kata sihat, maka mereka bergerak dan menyebabkan kabilah ataupun rombongan kecil Halimah Sa'diyah bersama suami Al-Harith ini jauh ketinggalan berbanding dengan rombongan lain. Jadi macam kalau naik MRT itu maknanya 3-4 stesen kita dah tertinggal lah. Maknanya kawan. Menyebabkan bahawa mereka yang awal ini pergi dan boleh memilih siapa daripada golongan bangsawan. Pertama sekali ingat, dia orang akan hanya bukan pergi pada semua orang Arab yang ada di Makkah, tetapi hanya golongan bangsawan saja yang akan membuat adat sebegini. Jadi oleh kerana mereka yang pergi lebih awal, mereka boleh memilih, dan biasanya pilihan mereka tentulah mereka-mereka yang kriteria pertamanya adalah anak yang punya mak punya ayah. Ya, itu yang pertama sekali, ya. Dan mak ayah ini yang mereka perlukan. Kerana apa? Sebab adalah susah kalau tiba-tiba anak yang dipilih tersebut adalah anak yang mungkin tidak ada ayah atau tidak ada mak. Dalam bahasa masyarakat Arab, dan ingat juga ya, yang dipilih yang menjadi anak susuan ini mesti dalam adat ini adalah anak-anak lelaki. Ya, dia orang tak akan ambil anak perempuan untuk jadikan susuan, sebab anak perempuan disusukan oleh ibu sendiri. Maka kes ini hanya untuk anak lelaki sahaja. Baik. Maka pada ketika itu menyebabkan bahawa ibu-ibu susuan yang lain daripada kampung tersebut dapat mengambil anak-anak pilihan, dan yang baki hanya Nabi SAW. Dan pada ketika itu bahkan diceritakan sendiri oleh Halimah Sa'diyah bahawa memang ketika dia datang,
Dahlah lewat dan didapati bahawa yang pertama ada hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebaby pada ketika itu, ya. Dan bila ditanya tentang latar belakangnya, ya, tengok dia punya geran, ya, mendapati bahawa masya-Allah anak yatim, ya, anak yatim, sebab kita tahu bahawa Nabi telah menyandang gelaran anak yatim sebelum Nabi lahir lagi, ya. Maka pada ketika itu Halimah menyatakan sendiri bahawa dia telah menolak untuk menjadi ibu susuan dan berjalan untuk mencari orang lain, tetapi dapati bahawa semua orang lain dah diambil anak-anak mereka yang kebetulan lahir pada tahun yang sama ataupun tahun yang sama ataupun 1 tahun atau 2 tahun yang sama. Baik, maka pada ketika itulah dikatakan bahawa untuk berjalan pulang dan mereka telah buat keputusan untuk tidak mengambil sesiapa pun sebab dah tak ada siapa pilihan dan akhirnya Halimah Sa'diyah sendiri dia menyatakan bahawa daripada kita balik kosong, biarlah kita ambil seseorang ataupun seorang anak dan mereka patah balik ke rumah Sayyidatuna Aminah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian berlaku penawaran kali kedua dan berlakulah penyerahan secara resmi sebagai ibu susuan. Dan soalan yang kedua tadi, adakah Halimah Sa'diyah dia tahu saat dia menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, ya? Mengetahui sebagai utusan itu tidak tercatat, tetapi mengetahui bahawa anak ini mempunyai keberkatan yang luar biasa itu memang sangat jelas pada saat dikatakan bahawa buat kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusu dan diberi susuan, maka pada saat itu, ya, sebab kita kena ingat, kalau kita tengok ada satu kitab tentang al-irhas wal mu'jizah, ya, yang dikata sebut al-irhas adalah keistimewaan yang berlaku kepada bakal Nabi ataupun bakal Rasul, ya. Maka berlakulah al-irhas tersebut dan disedari dengan orang kata consciously, dengan sedar bahawa ini seseorang yang seorang yang sangat istimewa, keberkatan yang dirasai pada ketika itu sebab, ya, dapat dilihat dalam catatan dan riwayat yang banyak daripada kisah ini menyatakan bahawa pada ketika itu dia sendiri susunya menjadi subur, kemudian kaldainya menjadi sihat, dan unta yang tadi kurus dan tidak juga mempunyai susu, tiba-tiba, ya, dalam masa yang sama, tiba-tiba pada ketika itu susunya menjadi subur, ya, dan menyebabkan keluarga mereka terus anak susuan tadi yang kita sebut nama Abdullah ibn Al-Harith tadi juga mendapat rasa selesa, tumpang selesa, dan masalah sepanjang jalan tadi dalam flight tadi duduk menangis ni yang mengganggu penumpang lain, maaf saya contoh saja, maknanya dalam perjalanan tadi duduk menangis menyebabkan perjalanan terpaksa terhenti-henti, maka sekarang anak yang merupakan juga sama menyusu kepada Halimah Sa'diyah itu sihat dan tidak ada masalah. Dan ini juga cantik dalam catatan itu, sebab begitu banyak catatan tersebut maka saya kongsikan dengan detail. Maka mereka pulang dan mereka telah memotong rombongan tadi. So maknanya tiba-tiba dapat RON 97 yang ni masih pakai lagi minyak regular, maka pada ketika itu mereka telah memotong dan termasuk perkataan-perkataan yang mungkin bagi para pencinta Nabi sekarang telah mula rasa bahawa Masya Allah, maka Al-Mustafa, yang Nabi disebut sebagai seorang yang terpilih, seorang yang suci dan bersih tersebut, kita telah mula melihat mukaddimahnya sekarang, sehingga ketika Halimah Sa'diyah memotong, mereka kata ni unta baru ke unta lama? Kotlah mereka pergi trade in dan kemudian beli unta baru di Mekah dan kemudian dapat unta baru, ataupun ini adakah keldai yang sama? Maka Halimah kata ya, unta dan keldai yang sama, dan dia mendahului sampai ke perkampungan mereka. Jadi kalau soalan tadi adakah tahu tentang utusan, tidak ada cerita utusan, tetapi yang mereka tahu adalah tentang bahawa ini adalah seorang yang penuh dengan keberkatan. Maka sebab itu kita akan dapati bahawa kita dapat faham kenapa, ya, sebab tempoh susuan adalah 2 tahun. Tetapi kenapa ada plus 2 tahun yang lain? Sebab Halimah Sa'diyah memohon agar dilanjutkan lagi 2 tahun, walaupun Nabi pada ketika itu tidak lagi merupakan dah menyusu dengan badan dia, tetapi kekal lagi di perkampungan itu. Tempoh lanjutan 2 tahun, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah panjang lebar perbicaraan kita tentang sirah kisah Halimatus Sa'diyah dan juga ibu susuan yang lain. Masya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan mengalir keberkatan kepada kita yang berbicara tentang perkara ini insya-Allah. Dan bagi Ustaz dan juga sidang penonton,
Kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan juga Ustaz Zuramli Mak Razali. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Kini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz ya. Bagaimana Ustaz tadi ada menerangkan iaitu mengenai ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah Halimah Sa'diyah dan ada beberapa orang lagi. Jadi soalan saya ya Ustaz ya. Apakah sebenarnya tadi ya ada Ustaz menjelaskan iaitu ibu susuan itu yang mencari anak-anak yang untuk disusukan sebagai anak susuannya. Jadi ada setengah ibu yang tak nak menyusukan Rasulullah kerana Rasulullah anak yatim dan miskin, kata Ustaz tadi. Jadi soalan saya, apakah Halimah Sa'diyah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuannya dengan perintah Allah ataupun bagaimana Ustaz, ataupun ada sebab-sebab yang lain yang menyebabkan Halimah Sa'diyah ini memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuannya? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Omar Abdul Majid, pemanggil setia kita yang telah pun mengajukan soalan yang cukup menarik Ustaz. Apakah ada faktor lain ataupun gerakan ataupun telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memilih seorang yang cukup istimewa, iaitu yang senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain daripada lain tidak sama seperti kita, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan mulia kita. Sedikit kepada Ustaz. Adakah perintah dalam bentuk perintah-perintah ya? Kalau kita membaca dalam sirah, kita akan mendapati bahawa tidak ada bentuk mimpi ataupun bentuk mungkin gambaran-gambaran awal. Bahkan dalam hadis yang saya nyatakan tadi yang masyhur, saya katakan oleh para ulama sirah, kita mendapati bahawa Halimah Sa'diyah pada ketika itu memang secara normal manusianya adalah mereka tahu siapa yang mereka patut pilih secara adat. Dan pada ketika itu dia enggan menerima Rasulullah. Dia juga termasuk enggan menerima Rasulullah kerana kebiasaan yang berlaku kepada manusia biasa. Betul. Maknanya kalau keluarga tu ayah tak ada, mungkin akan susah nanti akan datang, banyak isu lain, maka pada ketika itu dia tolak terlebih dahulu ya. Sebahagian ulama membahaskan soalan Encik Omar sebentar tadi dengan dalam sebenarnya ya, yang menyatakan bahawa mereka memecahkan bahawa tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang dalam hidup ni ada benda yang asa antakrahu syai'an, ada benda yang kamu anggap bahawa benda tu tak elok. Betul. Tetapi dia adalah khairun lakum. Dia adalah terbaik untuk kamu. Ini dibahaskan oleh sebahagian daripada muarrikh. Kita katakan bahawa walaupun dalam faktor itu sahaja. Faktornya maknanya sebab Siti Halimah Sa'diyah memang jelas menolak. Dia tidak mahu. Jadi mungkin yang ditulis adalah moralnya adalah dalam hidup kita ini ada benda yang kita tak suka, ada benda yang kita tak mahu. Tetapi yang kita tak mahu itulah rupanya akhirnya yang merupakan terbaik untuk kita. Ini berlaku secara tepat kepada Halimah As-Sa'diyah. Tetapi pengkesahan Halimah Sa'diyah, kita kalau cerita ya, kalau kita seni bercerita, kalau kita nak cerita satu benda yang special, tapi saya dapat biasanya juga dalam pattern yang sama. Saya sebenarnya tak suka pun beli handphone ni, contoh kan. Tapi bila dah beli, ni contoh bukannya iklan handphone ya, sebab nanti yang pegang handphone mahal akan marah saya kan. Kan? Contohlah, saya sebenarnya tak suka sangat handphone ni. Tetapi sebenarnya dari segi balaghah adalah bukan nak cerita handphone tu tak bagus. Tetapi nak cerita bahawa lepas tu rupanya handphone ini ya, itu cara penceritaan. Jadi sama ada penceritaan Halimah Sa'diyah memang dia menolak itu adalah nak menceritakan bahawa betapa berharganya kemudian ya, betapa berharganya kemudian pada saat dia mengambil Nabi. Sebab itulah dia lebihkan bercerita tentang bagaimana yang dia dapat setelah dia mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala kulli hal, terima kasih pada soalan daripada Encik Omar tadi, Omar Abdul Majid ya, Abdul Majid. Kerana apa? Daripada situ kita dapat bahawa satu benda yang saya ulang sekali lagi, ada benda dalam hidup, banyak benda dalam hidup yang kita tak suka, rupanya itu terbaik. Betul. Itu berlaku pada Halimah Sa'diyah. Yang kedua adalah kebaikan tersebut adalah pada barakah yang kita akan dapat insya-Allah. Insya-Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan para penonton, terutamanya Encik Omar, terjawab persoalan yang diajukan. Masya-Allah, tabarakallah.
mudah-mudahan keberkatan yang kita bicarakan tentang Halimatus Sa'diyah dan juga ibu susuan Nabi SAW yang lain mudah-mudahan mengalir keberkatan kepada kita. Saudara, biasakan kehidupan normal baru, dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita kembali selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, masih lagi kita membicarakan topik sirah ibu susuan baginda Rasulullah SAW. Kita bersama yang berbahagia di panel kita, Ustaz Zul Ramli Rozali. Ustaz, okey Ustaz, insya-Allah. Dan seperti biasa, kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton, sahabat-sahabat kita yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan. Jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800881677 atau hantarkan soalan menerusi aplikasi WhatsApp di 011123364480, atau paling mudah terus sahaja hantarkan soalan menerusi laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan terus patuhi SOP yang telah pun dikeluarkan, pakai pelitup muka dan amalkan penjarakan sosial insya-Allah. Mudah-mudahan kita menang menghadapi wabak pandemik COVID-19 ni insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, kita nak sambung soalan ataupun perbincangan kita menerusi sirah ibu susuan Rasulullah SAW. Ada yang bertanya Ustaz, sahabat kita yang bertanya yang mungkin tak sempat kita paparkan di skrin tentang ada satu kisah yang berlaku di mana Halimatus Sa'diyah dan juga suaminya terpaksa membohongi kepada seorang Yahudi yang bertanya tentang perihal Nabi SAW, apakah itu anaknya ataupun anak orang lain. Mungkin ada faktor yang tertentu menyebabkan mereka terpaksa rahsiakan perkara tersebut. Sedikit daripada Ustaz. Ya, sebab kalau kita tengok daripada mungkin yang bertanya tu dia mengaji sirah lah, mengkaji sirah ya. Kita tahu bahawa dalam tempoh Nabi selama kurang lebih 4 ke 5 tahun ya, berada di kampung itu ataupun di qaryah Bani Sa'ad tersebut. Kita tahu bahawa tentunya terdedah kepada orang kata yang kabilah-kabilah yang lalu dan akan pergi, sebab Taif dekat dengan Taif adalah satu tempat yang merupakan masyhur di kalangan orang Arab bahkan sampai pada hari ini pun ya. Dan kita faham bahawa orang Yahudi ini dalam hadis Nabi sebut Yahud qaumun hasud ya. Yahudi ini adalah satu kaum yang kuat hasad dia. Allah. Dan hasadnya pastinya adalah mereka itu hasad, takut benar kalaulah akan lahir Nabi daripada golongan orang Arab yang merupakan sepupu mereka sebab Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapa kepada para nabi, dan terpecah yang kita katakan ada Nabi Ismail untuk lahir orang Arab. Dan kita faham dalam Al-Quran menyebut orang Yahudi ini mengenali Nabi itu lebih mereka kenal daripada anak-anak mereka sendiri. Jadi menyebabkan ada satu keadaan yang tercatat juga dalam sirah
ketika orang Yahudi melihat bahawa ciri-ciri yang ada dalam kitab mereka, catatan mereka seperti yang ada pada Nabi, maka pada mereka ketika itu mereka dah berniat untuk mengapa-apakan Nabi SAW, ya. Dan kerana itulah mereka nak dapat perincian, sebab mereka bukan hanya sekadar kenal Nabi, tetapi kenal mak dan ayah Nabi. Jadi dalam catatan mereka anak itu mesti anak yatim, ya, mesti anak yatim. Jadi ditanyakan dalam keadaan itulah supaya menghindar daripada mudarat tersebut, maka Halimah Sa'diyah dan Al-Harith mengaku bahawa mereka lah ibu dan ayah. Jadi kriteria yang menyatakan seorang Nabi akhir zaman dalam kitab orang Yahudi adalah seorang anak yatim, maka dah terkeluar pada mereka. Ya. Tetapi ciri lain mereka dapati ada kepada Nabi SAW. Jadi itu tercatat dalam sirah dan sejarah sebahagian daripadanya, dan mungkin kita faham membohongi, ya, sebab dalam Islam memang antara perkara yang tidak boleh adalah berbohong. Tetapi ada bohong yang jadi jatuh wajib. Kalau kita tengok dalam kitab tasawuf sebagai contoh, menceritakan ahwal dan keadaan, apabila sekiranya kita tidak berbohong, itu mendatangkan kemudaratan kepada nyawa, ataupun datangkan mudarat, ya. Jadi itu kes lain lah. Jadi nak ceritanya maknanya keadaan itu benar, sebab itu soalannya memang benar, ada berlaku keadaan begitu, menunjukkan bahawa dari segi apa yang kita dapat fahami di sini, bahawa ciri kerasulan itu mungkin bagi kita yang tak sayang Nabi ni rasa macam biasa-biasa, wal-iazubillah. Tetapi bagi orang Yahudi, mereka melihat dan mereka rasa tertarik dan mereka rasa terpanggil untuk mendalami anak ini, tetapi di cover oleh Halimah Sa'diyah dan Al-Harith sebentar tadi. Jadi itu keadaan mungkin untuk soalan sebentar tadi. Allahu Akbar. Kalau dalam istilahnya mungkin disebut sebagai tauriah, berkias begitulah. Kalau kita ni tipu sunat lah kalau dalam istilah orang Melajunya, masya-Allah tabarakallah. Dan baiklah Ustaz, kita nak raikan lagi para penonton sekalian, sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Soalan berikutnya, Siti Nurbayah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apabila baginda Rasulullah SAW meningkat dewasa, adakah Rasulullah dengan ibu susuan Halimatus Sa'diyah sentiasa berhubung, atau jika terputus hubungan, adakah Rasulullah SAW sendiri yang mencari Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Allahu Akbar. Ibu tetap ibu, walaupun ibu susuan, Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Mungkin kalau itu berlaku, apakah ada kesinambungan kisah yang berlaku, apakah Rasulullah mencari ibu susuan tersebut, Ustaz? Ya, mungkin dalam catatan-catatan yang kita dapati, bahawa sebab kita kena faham zaman tak sama, ya. Zaman tahun 80-an pun kalau berpisah tak sama macam sekarang. Sekarang kita mungkin boleh search kat dia punya FB, search kat dia punya IG, iklan kan, ya, tengok masya-Allah, cari mana ya Allah akhi Nasran sebagai contoh kan. Tengok masya-Allah, ini orang yang masyhur ni rupanya, contoh, kan. Jadi nak ceritanya maknanya boleh dapat, tetapi tahun 80-an tak macam tu. Ya, maknanya kena buat iklan dalam paper mungkin, kan, contoh. Tetapi apatah lagi mungkin 1400 tahun yang lampau, keadaan perhubungan itu tak seperti yang kita boleh bayangkan sekarang. Jadi kalau kita dapati tidak ada dalam catatan menyatakan bahawa mereka itu saling berhubungan sesudah daripada itu, maknanya tanggungjawab Halimah untuk berdampingan dengan Nabi, itu masa dia membesarkan Nabi, dan kemudian tidak ada catatan-catatan lah yang menyatakan bahawa mungkin ada lagi bersama-sama, kenduri datang, kenduri kahwin pun ada, ya. Itu tidak tercatat dalam sejarah. Mungkin nanti kita akan jumpa di penghujung kalau ada soalan, bagaimana keadaan yang saya katakan tadi ketika perang Hunain, ya. Pada perang Hunain, menunjukkan betapa berpisahnya antara Nabi dan keluarga susuan ini kerana situasi pada masa itu. Maka kita akan dapati bahawa ketika perang Hunain, Nabi terjumpa dengan kakak susuan dia, ya. Jadi nak bayangkan kepada kita tempoh yang begitu lama, ya, tersebut, dan suasana, keadaan, masa, geografi, menjadikan bahawa tidak memungkinkan bahawa Nabi macam kita pada hari ini, ya. Hari ini orang KL pun nak balik ke kampung pun kadang-kadang masya-Allah, ya, selang-seli baru dapat, ya, baru dapat jumpa cuma zenah kat kampung, insya-Allah kalau balik di kampung saya lah. Kalau dah plan nak balik, tiba-tiba Allahu Akbar, ada halangan-halangan tertentu, itu merupakan satu ujian kepada kita. Dan masya-Allah tabarakallah,
Dan semestinya episod ataupun tajuk pada pagi ini ramai Ustaz, ibu-ibu di luar sana yang menonton, sebagaimana Ustaz sebut tadi, mungkin yang sedang bertungku dalam keadaan berpantang dan sebagainya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kaum ibu sekalian terutamanya, dan kepada kita, mudah-mudahan dengan kita meneladani dan juga kita menelusuri sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, mudah-mudahan membangkitkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang banyak menyumbang jasa dalam penyebaran dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang baik Ustaz dan juga sedang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya. Izara, Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pemakanan dan amalan zikir ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengekalkan susu sentiasa berkualiti? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Mungkin ada makanan tambahan atau suplemen dan sebagainya zaman hari ini Ustaz, dengan suplemennya. Kalau ada Ustaz sebut tadi alat mencampurkan susu kan, ada makanan-makanan yang tertentu dari sudut sains pemakanan dikaji dan sebagainya. Tapi di zaman itu mungkin ada perkara lain yang menjadi faktor penyebab kepada perkara tersebut Ustaz. Sedikit Ustaz. Baik, kalau kita nanti kalau sempat kita ceritalah mungkin bagi ibu yang sekarang apa mereka boleh buat. Tetapi kalau kita jadikan kisah Halimah Sa'diyah menyusu Rasulullah dan kemudian berkat pada susu, adakah pada pemakanan, ya? Tentu jawapannya adalah, pertama sekali adalah kenapa berlakunya keberkatan, kenapa berlakunya subur, jernih, baik susu daripada Halimah Sa'diyah. Dia sekarang ni adalah faktor yang namanya faktor keberkatan Rasulullah. Ya, faktor keberkatan Rasulullah itu sendiri, ya. Dan pasti kalau kita cerita daripada awal tadi, kenapa golongan Quraisy memilih ibu-ibu yang berada nun di desa, nun jauh daripada suasana di Makkah. Pastinya kerana apa? Sebab di sana dah memang secara semula jadi makanan, suasana, cuacanya adalah sangat bersifat nature, yang itu diperlukan oleh orang Arab pada ketika itu. Tetapi apa extraordinary yang adanya adalah Rasulullah itu sendiri. Maknanya faktor Nabi itu sendiri yang menyebabkan keberkatan yang tak pernah berlaku pada yang lain. Yang lain kalau siap tempoh masa maka pulangkan dengan segera. Tetapi yang ni ibu susuan minta extend masa, ya, walaupun bukan lagi tempoh penyusuan tapi hanya nak duduk bersama-sama. Jadi faktornya adalah faktor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita pada hari ini, ibu-ibu yang tadi sedang duk bakar tungku, kemudian duk bertungku sekarang ni di hadapan rancangan Tanyalah Ustaz ni, maknanya kita masih dapat menggunakan faktor itu. Betul. Ya, di samping tak dinafikanlah pemakanan yang sihat, di samping mungkin suplemen-suplemen yang baik, tetapi yang terbaik adalah selawat pada Nabi. Allahu Akbar. Maknanya ketika kalau kita belajar daripada kisah ini, sekiranya kita ingin memberikan susuan yang terbaik pada anak kita seperti baiknya berlaku pada Halimah Sa'diyah, maka para ibu kena memperbanyakkan selawat pada Nabi. Selawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mengambil kerana ini perintah umum yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, dan termasuk menarik juga, bukan sekadar ibu-ibu yang mungkin yang sedang menyusu, ibu-ibu yang menyediakan teh tarik sekarang untuk suami dan keluarga. Maka baik kalau kita nak mendapat keberkatan adalah memperbanyakkan selawat. Ya, memperbanyakkan selawat. Si ibu janganlah TikTok contohnya, ya, tengah duk membancuh-bancuh kopi, susu dan segala macam, Nescafe, Milo dan segala macam, ya, sekadar menyebut jenama. Tetapi bukan nak kata itu, tetapi maknanya alangkah baik kalau kita nak berkat, maka perbanyakkan selawat, ya. Sambil masak, perbanyakkan selawat. Sambil kita, ni khusus untuk ibu-ibu lah, ya. Sambil kita menanak nasi, sambil apa pun memperbanyakkan selawat, sebab kita tahu bahawa ada X factor untuk menarik keberkatan, dan keberkatan paling besar ada pada Nabi. Walaupun Nabi tak bersama dengan kita, walaupun Nabi tak seperti Halimah Sa'diyah, dia boleh dukung Nabi, dia boleh cembung Nabi, dia boleh peluk Nabi, tetapi kita boleh memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat, dengan doa, dengan ikut ajaran Nabi, dengan belajar seperti ini. Ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang mendatangkan berkat dalam rumah kita, sama seperti Allah datangkan berkat
berkat pada rumah Halimah Sa'diyah dan seluruh isi keluarganya. Allahu Akbar. Bagaimana Ustaz sebut tentang anak kecil yang menghadirkan keberkatan dalam sebuah institusi rumah tangga. Hari ini tak kira sama ada kita mengambil anak angkat ataupun anak kita sendiri, yakinlah bahawasanya ada rezeki budak tersebut yang mungkin kita juga menumpang kasih dan juga menumpang keberkatan anak tersebut yang akhirnya menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita asbab daripada keberkatan rezeki anak tersebut. Sebab tu hari ini jangan kita takut miskin bila mana kita membesarkan anak dan sebagainya, kita berkorban, kita memberikan keselesaan kepada anak dan sebagainya. Jangan kita rasa bimbang, jangan kita takut dengan rezeki kita, sebagaimana kisah yang Ustaz sebut tadi, dan banyakkan berselawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan ada 1001, bahkan mungkin lebih daripada 1001 keberkatan yang akan datang dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, ada juga yang bertanya, menerusi sahabat saya yang bertanya secara peribadi tentang apakah Halimatus Sa'diyah dan ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah agama yang dianuti oleh mereka? Sedikit daripada Ustaz. Baik, kalau kita tengok yang berdamping dengan Nabi disebut sebagai sahabah. Itu pun ketika setelah wahyu itu turun, ya, setelah wahyu itu turun. Adapun sebelum wahyu turun, sebab hanya wahyu yang menentukan bahawa seorang itu mendapat jaminan atau tidak. Kenapa Nabi sebut sebagai contohnya 10 seorang sahabat yang Nabi jamin syurga setelah Nabi mendapat wahyu daripada Allah. Jadi sebelum ibu susuan Nabi adalah mereka-mereka yang sebelum wahyu, maka kerana itu tidak ada jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Namun kebaikan terhadap mereka pasti akan besar di sisi Allah. Kerana kita dapati bahawa banyak daripada catatan menyatakan bahawa ada menyatakan bahawa keislaman mereka sesudah daripada ketika sampainya Islam kepada mereka kemudian. Maknanya mereka menjadi penganut Islam yang baik. Ya. Jadi apabila mereka itu menjadi penganut Islam yang baik, kemudian seluruh kebaikan mereka akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kebaikan seorang manusia dinilai kemudian setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau soalnya adakah adanya jaminan bahawa mereka dijamin syurga, tentulah saya katakan bahawa jaminan itu adalah setelah Nabi mendapat wahyu, kerana jaminan itu bukan Nabi sendiri yang beri jaminan, tetapi apa yang Allah berikan kepada Nabi, jaminan tersebut. Jadi soalannya adalah tidak ada hadis menyebutkan jaminan tersebut, tetapi pasti kebaikan ada, kerana catatan menyatakan bahawa dari mereka itu memeluk agama Islam. Ya, mereka itu ada menyatakan memeluk agama Islam. Kemudian ketika Islam itu datang, sebab ketika mereka bersama dengan Nabi 40 tahun kemudian, ya, barulah Nabi itu menjadi Rasul. Dan selepas 40 tahun kita tak tahu adakah sampai ajaran itu kepada mereka. Ya, kalau sampai kepada mereka, maka mereka menganut agama Islam, maka mereka mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah. Dan kita pun maklum Ustaz, sebelum itu pun ada syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, antaranya agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, dan mereka semua adalah mereka-mereka yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata sebagian ulama Ustaz. Dan ada juga yang bertanya tentang budaya bangsa Arab yang meletakkan anak-anak disusukan oleh orang di luar kawasan sebagaimana Bani Sa'ad tadi, apakah diteruskan oleh baginda Nabi SAW dan juga para sahabat yang meletakkan anak mereka disusukan oleh di luar kawasan pada ketika itu? Apakah diteruskan budaya sebegitu Ustaz? Sedikit daripada Ustaz. Ya. Kalau kita tengok dalam catatan, perkara tersebut tidak berlaku. Ya, maknanya itu kalau kita nak pecahkan Arab ni, dia ada Arab klasik ataupun Arab lama, ya. Dan ada catatan itu tak diteruskan lagi kemudian, ya, dia tak diteruskan lagi kemudian. Jadi kalau kita dapati bahawa Nabi pun tak pernah menyuruh kemudian, sebab kalaulah disuruh, tentu Nabi menyuruhkan kalian naklah, tetapi hukum ibu susuan tu tetap ada. Ya, tetapi mungkin bukan dengan budaya orang Arab yang seperti yang kita sebutkan tadi. Anak lelaki daripada golongan bangsawan akan dicari kepada mereka-mereka yang nun jauh, yang fasih bahasa Arabnya, yang baik persekitarannya. Itu mungkin tak ada lagi kemudian selepas daripada itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya ni. Dia malu nak tanya secara official ataupun secara rasmi Ustaz. Dia tanya pada saya, jadi saya suarakan persoalan tersebut kepada Ustaz. Jadi kita sedar tak sedar Ustaz dan juga para penonton telah pun kita sampai di penghujung siaran di TV3 ni Ustaz, dan banyak lagi yang akan kita bicarakan sebenarnya, tetapi kita akan sambung siaran kita di TV9 lanjutan 30 minit. Jadi insya-Allah para penonton yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi yang akan kita kongsikan, tapi
saya nak mengajak kepada para penonton sebelum tamat di TV3, marilah sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kita mesti memberikan sokongan dan dukungan kepada pihak kerajaan dan juga mereka-mereka yang bertugas di barisan hadapan untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Jadi insya-Allah kita berjumpa selepas ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baru, dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali di TV9 selepas ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan, segala puji Allah yang Esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahu Akbar tuan-tuan, Alhamdulillah. Syukur kita masih lagi bertemu dalam Tanyalah Ustaz, siaran tambahan 30 minit di TV9. Alhamdulillah, masih lagi kita berbaki 30 minit untuk kita berbicara dengan panjang lebar, telah pun dibicarakan tentang sirah ibu susuan baginda Rasulullah SAW yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali masih lagi setia bersama dengan kita pada pagi ini. Dan untuk meneruskan perkongsian dan juga perbincangan tentang topik sirah ibu susuan Nabi SAW ini, sebelum saya serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk kita raikan lagi soalan, sebelum tu kita nak alu-alukan kepada para penonton yang mungkin masih lagi mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011 12336480 atau terus sahaja tinggalkan soalan menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan pemulihan, dan saya mengingatkan kepada diri saya dan juga seluruh sidang penonton untuk terus kita mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan, pakai pelitup muka dan amalkan penjarakan sosial. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengharungi ujian pandemik COVID-19 ini insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika Nabi SAW berusia antara 2 hingga 4 tahun, telah berlaku satu peristiwa yang menakutkan untuk keluarga Halimatus Sa'diyah.
perkara yang dianggap luar biasa bagi orang-orang seperti kita, iaitu tentang peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Peristiwa itu membuatkan Halimatus Sa'diyah takut untuk memelihara Nabi SAW dengan lebih lama. Terima kasih, mohon penjelasan Ustaz, insya-Allah. Baik, alhamdulillah Dayanas dan juga para penonton yang setia sehinggalah ke saat dan minit dan saat terakhir ni. Soalan yang sangat menarik saya kira yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada bersama dengan keluarga Halimah Sa'diyah ya. Dan peristiwa tersebut tercatat dalam Sahih Muslim yang menceritakan tentang keadaan tadi, yakni keadaan bagaimana penceritaan Nabi yang menceritakan, sebab sahabat Nabi ada pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ceritakan waktu kecilmu ya. Jadi banyak kisah-kisah ini yang dirakam oleh para sahabat, oleh Anas ibn Malik. Walaupun Anas ibn Malik kemudian zaman dah Nabi pindah ke Madinah, jadi mereka sahabat ni suka nak dengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita sekarang lah suka nak dengar tentang Nabi kan. Rasa nak dengar dan nak tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara yang terrakam dalam Sahih Muslim adalah peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawa peristiwa pembelahan Nabi, belah dada Nabi ini berlaku sebanyak 2 kali. Yang pertama sebelum kenabian, yang kedua lepas kenabian. Bila disebutkan berlaku peristiwa belah dada, maknanya kita tahu dia adalah peristiwa yang hawariqul adah. Hawariqul adah bermaksud satu benda yang bukan kebiasaan. Ya, mana mungkin manusia dibelah dadanya, ya, itu satu yang luar biasa. Dan tadi kita sebutkan bila berlaku ianya sebelum kenabian, maka disebut sebagai al-irhas, ya. Bila berlaku semasa kenabian disebut mukjizat, ya. Kedua-duanya adalah keadaan yang menggambarkan bahawa sesuatu benda yang di luar daripada adat. Baik. Adapun kita balik pada sirah kisah kita bersama dengan pengalaman penyusuan Nabi bersama dengan keluarga ataupun Bani Sa'ad ini, ataupun dengan ibu susunya yang bernama Halimah Sa'diyah, maka kita tahu bahawa 2 tahun waktu menyusu itu normal. Ya, orang tak menyusu sampai umur 5-6 tahun, ya. Maknanya 3 tahun tu kalau ada dah agak pelik dah, ya. 4 tahun tu tak berlaku lagi dah. Tetapi dalam tempoh itu, kerana seronoknya dan berkatnya, maka Halimah Sa'diyah memohon extend yang kita katakan tadi. Lanjutan, ya. Tempoh lanjutan. PKP lagi, kita tak tahu apa lagi lanjutannya. Kita harap macam doa anak Sari, biarlah ya Allah selesai semua masalah COVID ni. Ya. Cerita sikitlah pasal COVID, ya. Tetapi nak ceritanya yang menyebabkan bahawa Halimah Sa'diyah dan suaminya Al-Harith menyatakan bahawa kita kena pulang dah balik. Ya, itu semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekiranya lebih panjang, cuba bayang, banyak mana je masa yang Nabi bersama dengan ibunya yang sebenar, ya, Sayyidatuna Aminah, ya. Jadi peristiwa itu memang benar berlaku, yakni peristiwa bahawa Nabi bermain dengan rakan-rakannya yang lain, dan rakan-rakannya terkejut apabila 2 orang memakai jubah putih menariknya dan membelah dada Nabi, dan Nabi menceritakan bahawa Nabi dapat melihat bagaimana dikeluarkan sesuatu daging yang berwarna hitam dan dibersihkan dengan bejana yang dalamnya ada air yang bersih. Maka itu berlaku pada Nabi, tetapi impak kepada Halimah Sa'diyah adalah bahawa peristiwa tersebut menyebabkan maka mereka berpakat untuk memulangkan Nabi. Dia khawatiri berlaku perkara-perkara yang tak baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hakikatnya adalah sebab kalaulah umur 4 atau 5 tahun, hanya tinggal 2 tahun saja atau setahun saja Nabi bersama pula dengan ibu yang disayangi, yakni Sayyidatuna Aminah, yang kita katakan bahawa sebab Sayyidatuna Aminah meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun. Jadi itu perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rauhani. Maknanya telah berlaku sejak daripada berumur 4 tahun. Ya, bukan 40 tahun barulah tiba-tiba jadi Nabi. Tetapi berlaku dah kelebihan-kelebihan yang seperti digambarkan tadi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara ringkasnya Ustaz, secara dasar kita boleh faham proses pemulangan Nabi SAW kepada keluarganya itu, apakah faktornya disebabkan oleh peristiwa belahan dada itu sebenarnya tadi Ustaz? Sedikit Ustaz. Benar. Faktor tersebut. Ya, maknanya faktor itu. So kalau kita nak kita ambil 2 sekarang, ya. Kita ambil 2, faktor ambil mula tak nak. Tapi kemudian terpaksa ambil. Betul. Kemudian
tak nak lepaskan, tetapi terpaksa lepaskan sebab dia khawatiri akan datang perkara yang memudaratkan sebab mereka bertanggungjawab penuh ya kepada, bukan sekadar kepada kalau berlaku tak baik, sebab orang Arab ni ada quwwah asabiyah, bukan sekadar kepada mak dia, bukan sekadar kepada datuknya, tetapi mereka terpaksa berhadapan dengan semua kabilah Bani Manaf sebagai contoh. Jadi sebab itu semua perkiraan yang diambil kira dan mereka membuat keputusan untuk memulangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Satu perkara ataupun satu kisah yang cukup mendebarkan kita sebenarnya, dan mudah-mudahan mengalir keberkatan kita berbicara tentang Halimatus Sa'diyah dan apatah lagi berbicara tentang junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara teruskan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak sambung lagi Ustaz dengan soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita. Tapi sebelum tu Ustaz, kita masa pun dah sampai untuk kita berehat sekali lagi Ustaz. Jadi biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Ya Allah rahmati penghulu kami Nabi Muhammad, dengan berkatnya menyelamatkan kami dari petaka dan kerugian. Ditunaikan segala hajat, disucikan dari segala kejahatan, ditinggikan derajat di sisimu, diterima segala amal kebaikan di dunia dan akhirat, dan juga rahmati keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan topik sirah ibu susuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara panjang lebar bersama dengan ahli panel undangan kita yang berbahagia Ustaz Zur Ramli Rozali. Alhamdulillah, banyak yang telah pun kita bicarakan. Mungkin di saat-saat ataupun detik-detik terakhir perbicaraan topik kita pada pagi ini, mungkin para penonton ada yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, masih lagi sempat. Boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800881677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011123364480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, kita nak sambung kisah ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebelum tu Ustaz, kita nak tengok terlebih dahulu statistik COVID-19 terkini yang melanda negara kita, statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga tarikh 22 Julai 2020. Antara perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Baik, kes baharu yang dicatatkan sebanyak 16 kes, iaitu 8 kes import dan 8 kes tempatan. Dan kes sembuh baru sebanyak 4 kes, menjadikan keseluruhan kes sembuh 8,566 kes, manakala tiada sebarang kematian baru dicatatkan. Alhamdulillah, namun jumlah kematian keseluruhan sebanyak 123 orang, dan kita mengharapkan Ustaz dan juga para penonton untuk terus mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan, dan dalam usaha untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan kita nak sambung Ustaz dengan soalan daripada sahabat kita yang bertanya menerusi aplikasi WhatsApp di Facebook Ustaz, yang bertanya, di Facebook, iaitu Rahimah Saud yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan dai yang dihormati serta kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
betapa maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan semangat seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah yang menggagahi perjalanan yang sukar dalam mencari anak yang bakal disusukan. Bagaimanakah saya sebagai ibu boleh mengadaptasi semangat yang begitu gigih untuk kehidupan saya yang masih berbaki ini, Ustaz? Terima kasih Ustaz dan lain. Saya kira ini satu soalan tentang peranan juga, Ustaz. Seorang ibu dan juga seorang ayah dalam psikologi perkembangan awal kanak-kanak yang dididik tidak lain dan tidak bukan oleh ibu dan juga ayah itu sendiri. Sedikit daripada Ustaz. Baik, alhamdulillah ya, syukur kita sampai ke penghujung ya. Sedar tak sedar masa berjalan, sedar tak sedar berapa kali terpejam, berapa kali alhamdulillah fokus balik ya. Tapi yang pentingnya alhamdulillah kita bersama dalam rancangan ni, berapa banyak kita berselawat pada Nabi yang kalau kita tak bersama mungkin kita hanya lalai dan lupa, tetapi alhamdulillah berapa banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak saya belajar, berapa banyak kita sama saling mempelajari untuk tujuan kita, ya Allah, di penghujung sesi ini, jadikanlah kami kian bertambah rasa sayang kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, saya kira mungkin itu soalan-soalan buah hujung musangking lah ya. Jadi artinya bukan kita nak cerita tentang kronologi perjalanan, tempoh masa. Saya mungkin nak mudahkan sebab tadi saya ternampak ada satu soalan yang mungkin tak keluar, yang minta sedikitlah supaya kemaskan ya, siapa mereka dan tempoh masa. Kita lihat bahawa ketika Nabi lahir, yang menyusukannya adalah ibunya. Jadi kalau nak tanya dalam menyusukan ibu yang siapa yang menyusukan Rasulullah pertama kali adalah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arda'athu ummuhu sab'a ayyam, dalam tempoh 7 hari. Dalam tempoh 7 hari itu juga Thuwaibah, seorang hamba milik Abu Lahab yang dimerdekakan kerana terlampau gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Thuwaibah ini yang pada masa itu juga telah mengambil ruang untuk juga menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyusu yang kedua, tempoh masanya dalam seminggu tersebut juga. Baik, kemudian yang ketiga adalah Halimah Sa'diyah, dan inilah yang paling lama, tempohnya adalah 2 tahun dan bersama dengannya plus pada 2 tahun yang berikutnya ya. Dan kemudian juga sebahagian daripada tarikh menyatakan bahawa ada seorang ada seorang perempuan yang juga daripada Bani Sa'idah juga menyusu Nabi, tetapi hanya menyebut seorang wanita daripada Bani ini juga. Ya, tak dinamakan siapa wanita tersebut. Ada juga riwayat. Jadi kalaulah kita nak selesakan perbincangan kita, maknanya ibu Nabi menyusu Nabi, Thuwaibah menyusu Nabi, dan Halimah Sa'diyah. Baik, balik pada soalan daripada Dai Anas, daripada rakan kita yang bertanya sebentar tadi ya, tentang bagaimana semangat dan kegigihan ya. Mungkin kita tak sama dengan Nabi, yakni kita ini disusu oleh orang lain. Tetapi kita sebutkan bahawa yang terpenting adalah bagaimana awal kehidupan manusia itu dibentuk. Adat ketika itu memberitahu bahawa Rasulullah akan dibentuk oleh persekitaran yang bersih ya. Yang persekitaran yang bersih itu akan menyebabkan lahirnya kekuatan sebenar seorang manusia. Baik dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan syariat, bersih seseorang adalah pada halalnya apa yang dia makan. Jadi mak ayah, kalaulah kita katalah kononnya kita hantar hari ini kerana kita ni canggih sangat, boleh konteks dengan kerajaan Saudi, kemudian hantar cari bani ini dan susukan anak kita. Tetapi yang kita hantar susu tu daripada duit curi contohnya, duit tipu orang sebagai contohnya, bisnes online tapi kelentong orang sebagai contohnya, dengan harapan lahirlah suasana bersih pada anak yang dihantar ke pergunungan. Anak tersebut tetap tak bersih, kerana bersih untuk kita mak ayah adalah daripada sumber rezeki yang halal. Itu paling penting, yang paling utama ditekankan ya. Sebab itulah para isteri zaman lampau ketika suami keluar kerja ya, ni ramai yang dah keluar tapi mungkin ada yang tengah bergegas-gegas keluar. Para isteri salam, cium tangan suami, sebut pada suami, ya zauji taqillah wa la tatlub illa al-halal fa innana nahnu nastati'u an nasbira ala ju'in fid dunya walakin wallahi la nastati'u an nasbira ala adzabillahi yaumal qiyamah. Wahai suamiku, bertakwalah kamu pada Allah. Sesungguhnya kami sanggup tahan sabar kerana lapar, tetapi kami demi Allah takkan sanggup tahan
untuk dibakar dalam neraka sekiranya abang mencari perkara yang haram. Jadi sebab itu paling penting untuk bila ditanya soalan tadi kegigihan, ya, kegigihan. Maksud kegigihan adalah kegigihan menjaga yang halal untuk kita bawa kepada rezeki keluarga kita. Kemelesetan, kesempitan yang berlaku saat ini bukan menjadi lesen untuk kita. Ya, bukan menjadi lesen. Mungkin dengan sebab mungkin kita hilang pekerjaan, yang hilang sumber pendapatan, memungkinkan ataupun menjadi boleh kita melakukan perkara yang haram, itu tidak sama sekali. Itu yang pertama saya kira. Yang kedua, membesarkan anak adalah proses sepanjang hayat. Membesarkan anak adalah proses sepanjang hayat, bukan hanya 3 tahun, 2 tahun pertama kehidupannya. Ya, bukan hanya ketika anak tu boleh bertutur kata seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Tetapi mendidik anak adalah proses sepanjang hayat. Kerana anak membesar dan kemudian setiap kita, ibu dan ayah, kena respons kepada perubahan umur anak. Ya, ketika umur anak setahun, 2 tahun tak sama ketika dia 4 tahun. Ya, pengalaman setahun, 2 tahun tak boleh digunakan ketika anak berumur 4 tahun. Ketika anak telah mula dewasa, menjadi anak-anak yang remaja, dia tak sama pengalaman anak yang belasan teenager dengan anak yang berumur 7-8 tahun. Kemudian anak kalian menjadi bukan lagi remaja tetapi dah umur 20 tahun ke atas. Berbeza. Selagi mana anak kita dan kita masih hidup, maka proses itu kena disesuaikan. Maka kita sebagai ibu dan ayah kena sentiasa peka terhadap perubahan ini. Sebab ramai daripada kita yang menggunakan pengalaman ketika kecil untuk kekal mendidik anak walaupun anak telah mula membesar. Betul. Dan ini saya kira menjadikan tidak harmoni dalam sebuah keluarga tersebut. Jadi semua yang saya kasih sekalian, kegigihan dan semangat untuk menjadikan anak. Ya, sebab itulah saya kira bagi anak-anak sangat bertuah kerana adanya doa ibu-ibu, dan ibu-ibu dan ayah-ayah sangat bertuah kerana adanya doa anak-anak. Jadi kerana itu doa adalah bukti bahawa sebenarnya ambil berat kita terhadap pendidikan terhadap anak. Mungkin pada saat ini ada yang mungkin sedang dengar melalui FB, dia sedang mungkin memandu ke tempat kerjanya. Tetapi ingat, anak kita yang kita tinggalkan adalah amanah. Dan doa kita sentiasa kena basah kepada mereka. Anak tak boleh dibiarkan basah daripada doa seorang ibu, seorang ayah. Dan begitulah sentuhan yang baik, usapan kepada ubun-ubun kepala si anak adalah perkara yang diajarkan oleh Nabi sendiri, yang disaksikan oleh para sahabat, bagaimana Nabi SAW mendidik bagaimana nak membentuk anak-anak menjadi baik. Jadi semua proses ini, ya, terutamanya doa, bersangka baik kepada Allah, melihat perubahan umur, ini adalah, dan yang lebih awal tadi adalah rezeki-rezeki yang halal yang kita kena bagikan kepada mereka. Inilah saya kira perkara yang marilah kita ambil pengajaran daripada kisah penyusuan Nabi bersama dengan Halimah Sa'adiyah tadi. Ya, saya ulang sekali lagi, kita mungkin tidak mengalami pengalaman apple to apple. Maksudnya saya kena juga disusu oleh orang lain untuk mengalami pengalaman itu. Tetapi yang pasti adalah kita mengambil roh daripada apa yang berlaku pada zaman pada Nabi di awal usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Panjang lebar dan cukup berkesan di hati kita. Masya-Allah, tabarakallah. Saya teringat di awal tadi Ustaz sebut tentang bagaimana peranan seorang ibu memberikan kebaikan kepada anak dengan didikan yang terbaik, dan saya teringat ada seorang ulama yang ditanya kepada beliau bagaimana tips engkau menjadikan anak engkau seorang yang soleh dan juga warak, maka beliau menyebutkan, tidak akan berlalu setiap masa aku memandang anakku melainkan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga anakku diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang alim lagi soleh. Maka membesar anak itu dalam keadaan doa ibunya setiap kali ibunya memandang kepada wajah anaknya. Jadi hari ini ibu-ibu sekalian, jangan sekadar memandang anak kita sekali lalu sahaja. Pandanglah dengan pandangan kasih sayang dan pandangan doa kepada mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang berguna kepada agama, bangsa dan negara, insya-Allah. Dan kita sudah tak sudah Ustaz telah pun sampai di penghujung rancangan. Jadi sebagai kesimpulan ringkas, mungkin ada ibrah ataupun sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton untuk topik pada pagi ini, Ustaz. Baik, alhamdulillah, seperti yang kita ulang dan ulang berkali-kali, duduknya kita adalah untuk menanamkan rasa cinta pada Rasulullah, untuk kita yakinkan bahawa Rasulullah adalah insan pilihan, insan ataupun manusia bashar
yang bukan biasa tetapi luar biasa terpilih, dan kita akan menagih syafaat Rasulullah terutamanya di hari akhirat nanti. Jadi setiap bertambahnya kita kenal pada Nabi daripada perbincangan kita ini pada hari ini, kita harap akan menambahkan lagi perasaan cinta, sayang, kasih, rindu kita pada Nabi SAW. Maka kita doa ke hadirat Allah, buktikanlah sayang itu ya Allah dalam dada setiap kami ya Allah, dengan lidah kami ringan untuk berselawat kepada Rasul ini ya Allah. Dan kemudian jadikanlah kami kuat untuk terus mengkaji, mendalami tentang Rasulullah, dan yang terpenting daripada itu adalah untuk kami menuruti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih tinggi adalah memperjuangkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami ni mata rantai kepada apa yang telah ditinggalkan oleh para pejuang-pejuang terdahulu, para ulama dan duat yang terdahulu. Allahu Akbar. Dan terakhir, bagi menjemput keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa mudah-mudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ishrah sudurana ya Allah. Amin. Allahumma ishrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa ashfi bihi amradana ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, jadikanlah kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini ya Allah. Jadikanlah majlis ini benar-benar Engkau rahmati ya Allah, setiap yang menjayakan rancangan ini ya Allah. Kru-kru yang bersama dengan kami ya Allah, mereka yang di belakang tabir ini ya Allah, dan semua mereka yang bersama dalam majlis ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tahu kekerdilan diri dalam menceritakan tentang sosok yang sangat hebat, yakni Rasulullah. Maka berilah kami faham ya Allah tentang perkara terpenting ini ya Allah. Kami kehilangan punca dan arah ya Allah. Maka sesungguhnya apabila Engkau mengajarkan kami dan menunjukkan hidayah untuk kami lebih mengenali Rasul-Mu, kami tahu bahawa kami kian dekat dengan hidayah dan petunjuk daripada-Mu ya Allah. Maka jadikanlah kami direzekikan untuk mengikut sunnah Rasul-Mu ya Allah. Jadikanlah kami kuat untuk mempelajari ilmu yang datang daripada Rasul-Mu ya Allah. Dan rezekikanlah kami untuk mendapat syafaat Rasul-Mu di hari akhirat. Allahumma ya Allah ya Hannan ya Mannan, berilah dan tinggilah darjat dan kedudukan pada setiap mereka yang bersama dengan Rasulullah, mereka-mereka yang membela dan membantu Rasulullah. Jadikanlah ketinggian darjat mereka itu membanggakan kami, dan mereka dapat juga memberikan pertolongan kepada kami dengan pengajaran daripada mereka ya Allah. Ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami menyebut tentang mereka-mereka yang berjasa kepada Rasulullah, ibu-ibu Rasulullah. Maka angkatlah darjat kedudukan ibu-ibu kami ya Allah. Tinggilah mereka kedudukan mereka setinggi-tingginya ya Allah. Sihatkanlah mereka ya Allah. Panjangkanlah umur mereka ya Allah. Angkatlah kesakitan daripada mereka ya Allah. Jadikanlah mereka berada dalam keadaan terbaik ya Allah buat kami dan mereka, agar dikumpulkan dalam redha dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Zul Ramli Razali dan juga para penonton yang mengikuti kita pada pagi ini. Dan esok seperti biasa jangan lupa untuk kita bersama dengan Da'i Lokman selaku moderator, dan juga bersama dengan panel undangan kita Ustaz Rozi Rejab dengan topik ibadah solat sunat tasbih. Saudara, kita masih lagi belum menang dalam menangani pandemik COVID-19, namun tidak mustahil untuk kita mengecapi kemenangan jika kita bersama-sama menjaga kita dengan mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh petugas Barisan Hadapan. Dan keharmonian negara Malaysia terletak pada diri kita sendiri, dan juga sama-sama dalam kita membantu petugas Barisan Hadapan dalam rangka memutuskan rantaian COVID-19. InsyaAllah saya Da'i Anas, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, kerana yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.